Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis yang saya hormati, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana. Seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sirih berlipat, pembuka bicara, kapur disapu atas daunnya. Mari sahabat dengarkan cerita kisah Nabi Nuh dengan bahteranya. Hadirin sekalian, Nabi Nuh AS adalah Nabi ketiga sesudah Nabi Adam AS dan Nabi Idris AS. Baginda merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam AS. Ayahnya adalah Lamak bin Matushalith bin Idris. Baginda dilantik menjadi Rasul ketika berusia 40 tahun. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad arsalna Tuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nuh kepada kaumnya. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu. Surah Hud ayat 25. Tahukah hadirin sekalian, kerja dakwah Nabi Nuh alaihissalam memakan masa selama 950 tahun. Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan baginda kerana kaumnya telah kembali menyembah berhala. Syaitan laknatullah telah menghasut mereka agar menyembah berhala 5 orang soleh yang telah meninggal dunia. Kaumnya sangat percaya berhala sembahan mereka amat berkuasa. Nabi Nuh alaihissalam tetap berusaha menyampaikan dakwahnya. Walaupun mendapat tentangan yang hebat, baginda tetap bersabar dan terus berikhtiar. Sesungguhnya Nabi Nuh alaihissalam mempunyai kesabaran yang tinggi yang tidak dimiliki kesabaran dan tidak seseorang pun yang memiliki kesabaran sepertinya. Sahabat, semaikanlah sifat sabar dan jangan berputus asa dalam melaksanakan kerja dakwah. Lihatlah fenomena hari ini. Akibat hilang sabar, wujud masalah jenayah seperti pembunuhan, penganiayaan, amukan, simbahan asid dan sebagainya. Hadirin sekalian, Nabi Nuh AS berusaha sedaya upaya agar kaumnya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan penyembahan berhala. Namun, hanya sebahagian kecil sahaja yang beriman. Kaumnya tidak percaya dengan ajaran baginda, termasuklah anak dan isterinya. Sebaliknya, mereka mengejek, menuduh baginda gila dan mengugut untuk mencederakan baginda. Mereka terus ingkar sambil mencabar dan meminta azab diturunkan ke atas mereka. Firman Allah, mereka berkata, wahai Nuh, sesungguhnya kamu telah berdebat dengan kami dan kamu telah memanjangkan debatan kamu terhadap kami. Maka datanglah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami. Jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Surah Hud ayat 32. Sahabat, kita hendaklah menghormati orang yang membawa seruan kebenaran, iaitu agama Islam. Janganlah kita menyakiti dan mencederakan insan yang menjalankan amal makruf dan nahi mungkar. Pendengar yang budiman, Nabi Nuh AS berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan azab kepada kaumnya dan menghancurkan umat yang kafir itu. Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada baginda agar menanam sebatang pokok dan menunggu besar selama 100 tahun. Kaumnya bertanyakan mengenai pokok tersebut. Lalu, baginda menyatakan bahawa pokok tersebut bakal menyelamatkan mereka. Tidak masuk akal. Pokok boleh menyelamatkan kita? Mengapa pula? Apa kena mengena dengan kita? Senda mereka. Genap 100 tahun, baginda dan pengikutnya menebang dan membina sebuah bahtera. Baginda bersama pengikutnya yang setia membina sebuah bahtera seperti yang diperintahkan jauh dari gangguan kaumnya. Namun, kegiatan baginda dapat dihidur oleh kaumnya. Hei Nuh, kapal berlayar di laut, bukan di atas bukit lah. Mereka mengejek dan mentertawakan tindakan baginda dan pengikutnya. Namun, baginda tetap bersabar dan tidak mempedulikannya. Setelah bahtera tersebut siap, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Nuh AS dan pengikutnya naik ke atas kapal dan membawa bersama binatang ternakan berpasang-pasangan. Mereka juga membawa bekalan makanan dan keperluan lain. Firman Allah, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang, jantan dan betina, dan keluargamu, kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya, dan muatkan pula orang-orang yang beriman. Surah Hud ayat 40. Nabi Nuh AS menyeru kaumnya pada kali yang terakhir supaya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Namun begitu, mereka tetap berdegil dan terus-menerus menghina baginda. Nabi Nuh AS tetap sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sekalian, janganlah kita menghina Nabi dan Rasul kerana mereka adalah utusan Allah yang membawa kebenaran. Pendengar yang beriman, secara tiba-tiba, hujan turun dengan lebat dan disertai dengan petir yang amat dahsyat. Air mula memancur keluar dari perut bumi dan banyak sekali. Pada masa yang singkat, banjir pun berlaku. Banjir semakin lama semakin besar dan menggelamkan segala yang ada di muka bumi. Apabila arus air sampai ke puncak bukit, bahtera Nabi Nuh AS pun berlayar mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Hud ayat 41. Hadirin sekalian, apabila Nuh AS dan pengikut setianya berada di atas bahtera, baginda diperintahkan agar berzikir memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ungkapan itu sebagai tanda bersyukur kepada Allah yang telah menyelamatkan mereka dari ancaman kaum kafir dan banjir tersebut. Di sana jeritan menggerikan, mayat terapung mati kelemasan. Kaum yang ingkar dapat balasan, di bawah arus tiada pembelaan. Anak dan isteri Nabi Nuh yang ingkar turut mati kelemasan. Baginda menyaksikan kejadian yang menimpa kaumnya itu dengan perasaan hiba dari atas bahteranya. Sepanjang pelayaran, baginda terus menyampaikan dakwah kepada pengikutnya yang setia. Setelah hampir setahun, baginda dan pengikutnya berlayar. Akhirnya berlabuhlah bahtera tersebut di puncak sebuah bukit yang bernama Bukit Judi dengan selamat. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Nuh AS membawa pengikutnya turun dari bahtera. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkatan kepada keturunan Nabi Nuh AS. Mereka bertebaran di atas muka bumi dengan sejahtera. Firman Allah, hai Nuh, turun dengan selamat, sejahtera dan penuh keberkatan dari atas kamu dan atas umat-umatmu dan orang-orang yang bersamamu. Surah Hud ayat 48. Pepatah Melayu ada menyebut, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Oleh itu, kita hendaklah segera bertaubat sebelum terlambat. Ayolah kita beringat sebelum kena, sebelum putus menjadi tokak, sebelum nasi menjadi bubur. Hadirin yang dirahmati Allah, pengajaran yang dapat dikutip daripada cerita ini bahawasanya hubungan antara manusia terjalin kerana persamaan kepercayaan, akidah dan pendirian. Ianya lebih erat daripada ikatan darah. Lihatlah, walaupun Nabi Nuh AS seorang Nabi, anaknya Ka'an dan isterinya masih seorang kafir, Allah Subhanahu Wa Taala menerima doa baginda kerana anak-anak isterinya tergolong dalam golongan yang ingkar pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.